والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah manusia kelak berseri-seri dapat melihat wajah Tuhan. Satu rahsia pada malam ni saya nak kongsi, yang saya pun baru dapat juga. Apa dia tuan-tuan? Rahsia besar ni, insya-Allah. Rupanya yang kita kecewa, kita marah, kita sedih, kita tak puas hati, kita rasa ada benda yang tak baik tu. Kerana apa? Kerana perasaan, fikiran kita risau hati ni kerana kita tertahan, tidak dapat melihat atau tidak musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tengok lagi. Maknanya bahasa ringkasnya, bahasa mudahnya, kita belum lagi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditakdirkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala lebih awal, maka apa yang berlaku di dunia ni bagi kita selama-lamanya tak ada rasa apa. Orang nak cincang kita, nak bunuh kita, nak seksa kita, berita apa pun yang dengar, semuanya happy je, semuanya nikmat saja. Ya, benar. Kenapa? Sebab telah melihat wajah Allah. Sebab itu Allah tu zat yang sempurna. Bila melihat dia tak perlu dah. Orang dalam surga tu bila melihat wajah Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada makan. Sesungguhnya tidak perlu, selama-lamanya tidak perlu. Tapi Allah nak memperbagaikan nikmat, diberi juga lah makan minum tadi. Tak perlu dah. Ini disebut oleh kitab ni. Ma tajiduhu al-qulubi minal humam wal ahzan fali ajli ma muni'at min wujudil iyan. Semua yang dirasakan oleh hati selama kita kat dunia ni, perasaan, fikiran, risau kita, sedih kita, sakit kita. Bahkan kalau digambarkan kalau kita buat pembedahan tanpa ubat bius pun, kita akan rasa apa? Rasa bahagia, rasa tak sakit pun, sebab telah melihat wajah Allah SWT. Kalau ada orang yang kita berani kata tak percaya lah, bermakna tak percaya itu seolah-olah Tuhan ni tak sempurna. Melihat wajah Allah, rupanya ada lagi kurang. Tengok wajah Allah Subhanahu Wa Taala, bila kena cucuk sakit pula. Ada. Tapi dah lihat wajah Allah, zat yang sempurna. Sampai macam tu tuan-tuan. Sebab itu kita semua ini berpeluang. Kita semua ini jahat macam mana pun, haprak macam mana pun, liar macam mana pun, banyak dosa macam mana pun, kita tetap ada peluang untuk berjumpa, melihat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Sebab itu orang-orang yang benar-benar beriman macam sahabat-sahabat contohnya, mereka sanggup mati. Mereka dah nampak dah syurga tu, macam dah nampak dah. Mereka bercita-cita nak mati lagi. Mereka tak takut sikit pun orang kafir. Kita tuan-tuan, kita bermula dengan ilmu ayatnya. Aku nak mati jihad. Berapa ramai orang tu dalam status dia, nak mati dalam fisabilillah, mati syahid. Tapi tuan-tuan, sebenarnya kita tak boleh kawal. Kita tak tahu sama ada kita ni nak lari ke atau kita akan berdepan dengan musuh. Kita tak boleh tentukan diri kita, tak tahu lagi. Sebenarnya sahabat pun macam tu juga. Tetapi mereka yakin, Allah lah beri keyakinan dalam diri mereka tadi, sehingga mereka berani. Ni 1000 orang, kita seorang, cuma ke hulu pedang. Kita pun ada pedang, katakan gitu. Kita berani ke tempuh? Berani sebab iman. Maknanya itu siapa yang berikan? Allah. Kalau Allah tak beri keyakinan dan kekuatan, kita ada keberanian, kita tak akan pergi. Sebab itu ada juga dikatakan tentera Imamul Mahdi, nanti perang, nanti 1/3 mereka cabut lari. Dah jadi tentera Imamul Mahdi dah, 1/3 dia cabut lari. Dah jadi tentera Imam Mahdi. Maknanya sebelum nak jadi tentera qualified Imam Mahdi, dipilih dulu. Ni iman bagus, iman bagus. Jadi tentera Imamul Mahdi. Lepas jadi pun, sebab itu saya sebut dulu bahawa rasa takut kita kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allah yang menukar-nukar, membolak-balikkan hati kita, dia boleh buat. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk sembelih anaknya Nabi Ismail, ketika itu syaitan masih ganggu, tapi dia selamat.
Jadi pernah jadi tentera Imamul Mahdi pun kena kekalkan rasa takut. Apa lagi orang awam macam kita. Jadi kita tak boleh mendabik dada. Ini ilmu ni penting. Ilmu ni menjurus kepada supaya kita sebanyak mana apa pun yang telah kita lakukan, yang telah kita beramal, kita tak boleh rasa kita selamat. Tak boleh. Sebab kita ni hamba. Allah Subhanahu Wa Taala dia Tuhan yang maha sempurna. Kita ni hamba, banyak kekurangan. Zero, dia tak apa, lemah. Jadi begitu digambarkan. Jadi nikmat melihat Allah dalam syurga tu menyebabkan apa dia? Sahabat-sahabat dia sanggup 1000 orang pun dia lawan, tapi bukan dia menyerah diri. Sehingga datanglah karamah pada mereka, boleh terbang, boleh mati, semua boleh mati. Tidak mustahil. Dia yakin dengan kuasa Allah, yakin dengan kasih sayang Allah. Sampai macam tu sejarah akan kembali berulang, di mana tentera-tentera di akhir zaman, terutamanya pada zaman Imamul Mahdi, mereka akan diberi karamah, boleh terbang, malaikat datang cantas tengkuk-tengkuk musuh ni, leher musuh ni, mati musuh-musuh ni. Begitu. Sebab itulah keyakinan kita kepada Allah itu penting, sangat penting. Jadi bila kita dah dapat keimanan yang macam tu, barulah kita boleh rasa apa? Apa pun nikmat. Memanglah ada orang kata labun bolehlah labun. Labun bolehlah ustaz. Jadi peringkat wali-wali ni dia dah tak ada labun dah. Jadi mula-mula mujahadah ni lawan hawa nafsu, tundukkan hawa nafsu. Lama-lama dia dah istiqamah. Macam seorang lah belajar silat ke, belajar kungfu ke, lama-lama dia jadi pakar lah, dia dah biasa dah. Jadi nak menjadikan semua yang kita dengar tu, walaupun benda tu menyedihkan, subhanallah, benda tu baik sebenarnya. Nak anggap benda tu baik. Macam berita ni dah tak boleh keluar lagi. Mungkin sekolah pula tutup, tahfiz tutup, universiti pun tutup. Orang dah tak kerja, berhenti kerja, begitu begini. Banyak sangat. Dia punya risiko, dia punya konsekuensi, akibat-akibatnya yang negatif pada lahiriah. Hakikatnya baik. Contohnya apa ustaz? Masa ketika inilah orang yang lalai, yang cuai beribadah, dia ada peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eloklah dia taubat, eloklah dia baiki diri, muhasabah diri, buat tebus dosa-dosa dia. Lebih kurang katalah letak 3 ke 6 bulan, habis dia dah mujahadah taubat, dia pun mati. Jadi bagus tak kahwin tentu tu? Bagus ya? Menyebabkan dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang tak bagus pun ada juga ustaz. Yang lagi tak semayang, lagi liar, lagi tak datang masjid. Ada, bukan tak ada. Itu macam mana pula ustaz? Sebab itu dalam menerima ujian ni ada 2 kategori. Satu golongan yang beriman, dia akan menanggapi semua yang datang tu baik-baik belaka. Ada pun orang yang nak mendapat laknat, ada pun orang yang akan mendapat musibah lagi, mendapat bahasa kita mendapat celaka, iaitu orang yang bila didatangkan dengan berbagai-bagai, sama ada nikmat pun atau ujian, dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat iman, dapat nikmat, kufur nikmat. Dapat nikmat, kufur nikmat. Dah tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat ujian, komen yang macam-macam lah. Menyatakan tak puas hati. Baik. Allahu Akbar. Nikmat dekat kepada Allah, lebih-lebih lagi melihat kepada Allah, itu memang tiada bandingnya. Tak boleh dibanding dah. Sehingga apabila manusia di syurga ditanya oleh Tuhan, apa yang kamu rasa kurang dan akan kamu minta? Jawab mereka, kami cukup puas. Itu satu jawapan yang logik, yang patut, yang mestilah. Takkanlah dah tengok wajah Allah lama 20 juta tahun, tengok wajah Allah, kemudian macam mana sekarang kamu semua? Weh lah, rasa lapar pula, rasa dahaga pula. Dah lama benar tengok wajah Allah ni, dah rasa lapar. Tak ada rasa lapar. Hebat cerita dia macam tu. Itu yang patut pun. Kalau tidak, adalah orang komen, tengok wajah Allah pun dah tengok, rupanya lapar lagi. Tak hebat mana lah Allah tu. Na'udzubillah. Nah, Allah tu maha sempurna. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, Islam ini cukup hebat, cukup indah, cukup luar biasa. Jadi saya serulah pada diri saya ni,
Saya ni saya rasa saya banyak dosa lebih dari tuan-tuan. Dulu haprak, dulu entah apa-apa lah saya ni. Mujur saya daripada sekolah Clifford masuk sekolah Idrisiah, daripada Idrisiah masuk ITM, lepas tu pergi dekat Pakistan, belajar dekat Pakistan, masuk lagi belajar dekat USAS. Lepas tu dapatlah sikit sebanyak ilmu agama, jumpa dengan guru mursyid. Lepas guru mursyid dia suluh dosa saya, dia scan dosa saya. Saya ditarbiah, saya duduk dalam majlis ketar-ketar lutut semua. Dia tahu dosa kita sampai macam tu. Ada, kita ingat tak ada orang macam tu. Rupanya ada dalam dunia ni, ada orang macam tu. Subhanallah. Masa itulah kita belajar. Yang dahsyatnya itulah kita belajar dapat ilmu yang macam ni. Dah lama, walaupun kita dah berubah lah konon-kononnya, tapi tetap juga rasa diri tak selamat, mengenangkan dosa-dosa yang banyak. Inilah antara dakwah yang buat, mudah-mudahan kalau ikhlas, kalau ada pahala. Kalau riak takkan bersum'ah tak ada pahala, tak ada jugalah saya ni. Jadi munafik, bapak munafik pula saya ni. Dah jadi macam tu pula. Jadi saya cubalah untuk ikhlaskan. Mudah-mudahan diikhlaskan. Apa yang ilmu saya sampaikan kepada tuan-tuan, tuan-tuan amal. Mudah-mudahan kalau saya ikhlas, tuan-tuan pun amal, dapatlah saya sedikit sebanyak, benda tu akan membela saya insya-Allah dengan rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan di akhirat sana. Itulah. Sebab itu saya ni sekarang ni bersungguh-sungguh ni, sampai hari ni dah 70 video. Hari ni dah 70 video yang masuk dekat Darul Quran. Dah sebar seluruh dunia dah. Saya banyak memperkatakan tentang apa, akhir zaman, tentang tauhid, tentang taubat, nak jadi baik. Tapi belum tentu lagi saya baik. Saya bercakap benda yang baik-baik, saya ni belum tentu lagi baik. Allahu Akbar. Firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah di Gua Thur, di mana Abu Bakar risau dan sedih hati, langsung oleh Rasulullah SAW ingatkan. Jadi Abu Bakar orang yang pertama-tama masuk ke dalam syurga, itu pun dia ada risau juga. Tapi kerisauan dia, kesedihan hati terhadap Nabi. Dia risau Nabi ni jadi apa-apa nanti. Takut Nabi dibunuh ke apa, dia risau. Dia tak risau diri dia. Dia mati pun tak apa, iman dia kuat. Yang dia risau sedih hati ni Rasulullah, Nabi ni. 2 orang dalam gua ni nak pergi ke Madinah masa tu. Maka Nabi mengingatkan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut. Kita boleh cakap kepada kawan-kawan kita, ahli-ahli kita, ini tak ada 2-3 hari tak makan ni contohnya. Ini macam mana? Ni orang nak minta hutang ni contohnya. Ni macam mana? Ni anak kita sakit ni. Boleh suami kata contohnya, la tahzani pada isterinya, la tahzani. Kalau laki la tahzan, itu bahasa Arab lah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan risau, Allah ada bersama kita. Silap-silap bini kita lawan jangan gitu. Abang ni tak habis-habis, Allah. Sekarang kita tengah susah. Kita cakap la tahzan, Allah ada, jangan risau. Allah dah jamin dah. Habis kalau masa dia sampai tak juga selesai masalah, bukan maknanya Allah bersama kita mesti selesai masalah. Kena faham tu tuan-tuan. Allah bersama kita, Allah ada, jangan risau. Betul? Sampai masa tak selesai masalah juga. Maknanya yang tak selesaikan masalah, itulah maknanya selesai masalah. Kalau orang yang faham. Kita berdoa minta sihat. Sakit juga. Itulah pemberian sebenarnya. Bagi orang yang saya sebut tadi dah, yang kita belajar ni, bagi orang yang beriman, semua tu nikmat berlaku. Orang nak minta hutang kita 10,000, kita pun berdoa seakan minta dengan Allah. Allah Maha berkuasa, Dia Maha kaya. Sampai masa tak dapat. Lepas tu kita pun kenalah daripada akibatnya hutang tak bayar ke apa, orang tutup, kenalah apa-apa. Katalah kita entah kena penjara ke, entah kena apa-apalah yang kita boleh fikirkan. Kemudian kesannya insyaAllah baiklah. Janji kita sabar, kita reda. Aku dah minta, aku dah bangun malam, aku dah menangis, aku dah tahajud, aku dah sunat taubat, aku dah macam-macam dah sembahyang sunat hajat, aku tak dapat. Nak buat macam mana? Tentu ada sebab. Akhirnya kita kena hukum lah. Sebab masa dijanjikan kita tak boleh selesaikan masalah tu. Akhirnya kita dapat kesan. Dalam kita kena hukum, kita sabar, redha. Mati pula dalam penjara contohnya, masuk surga. Jadi bagus tak bagus? Ini kita kena faham.
Kita ni maaf cakap, saya pun rasa saya dah tua. Kita semua ni umur-umurnya dah uzur. Kita kena rasa belajar. Tak lulus tak apa, belajar lagi. Apa dia tu? Saya ulang balik. Iaitu kita kena rasa apa saja yang keputusan Tuhan pada kita ni, takdirnya baik lagi. Kena rasa macam tu. Kalau tidak boleh rasa macam tu, susahlah tuan-tuan. Redha. Bukan senang, memanglah. Siapa kata senang, susah. Tapi bila Allah bersama kita, insya-Allah mudah. Asyibli berkata, ini wali ni berkata, apa-apa wali. Jadi wali ni tentera Imamul Mahdi. Jadi tentera Imam Mahdi ni apa dia punya rasa? Asyibli berkata, siapa yang benar-benar mengenal Allah tidak akan risau atau berduka cita untuk selama-lamanya. Kalau tuan tak percaya, tuan-tuan ada pengalaman. Saya ada pengalaman, tuan-tuan ada pengalaman. Contohnya dulu kita tak sabar. Sekarang kita sabar sikit lah. Belum sabar habis lagi, tapi sabar banyak lah daripada dulu. Jadi kurang sabar. Tuan-tuan ada rasa apa? Ada rasa risau, duka cita? Tak ada. Masa dapat sabar Masa dapat sabar tu ada rasa apa? Rasa manis, rasa sedap, rasa suka, rasa lazat, rasa tak ada risau, rasa tidak berduka cita. Maknanya dah ada dapat sedikit lah makrifat kepada Allah tu, walaupun belum istiqamah lagi. Jadi wali-wali yang dah sampai makam, dah sampai benar-benar istiqamah, dia pun tak ada duka cita apa pun. Datanglah apa benda balak tu, alhamdulillah.